Salam sejahtera Malaysia. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 mahu ku cari, manalah sama Najib yang seorang. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya rindu dengan Najib Razak kerana Najib Razak sudah dipenjara. Najib Razak banyak membuat jasa untuk negara Malaysia, itu tidak dapat dinafikan. Tetapi salah tetap salah. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, throwback kembali apa yang berlaku di dalam perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak yang memang banyak sangat kontroversi. Antara kontroversi yang berlaku kepada perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak, kalau kamu masih ingat, adalah apabila hakim menegur peguam-peguam Najib Razak yang tidak bersedia dan mahu supaya ditangguhkan kes itu. Hakim menegur dengan keras, kenapa nak buat macam begitu kalau tak bersedia? Sepatutnya sudah bersedia. Itu berhubung dengan dorang punya permohonan untuk menangguhkan kerana tidak bersedia, kerana baru tukar peguam. Okey, hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi ada kebersamaan di dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak dan Rosmah Mansor. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi Hakim Mahkamah Tinggi juga menegur peguam Rosmah Mansor yang tak membuat persediaan untuk hujahan. Sama yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan, tapi tak serupa. Peguam bagi Datin Seri Rosmah Mansor pada pagi ini telah meminta lebih masa untuk membentangkan hujah mereka yang memohon supaya Hakim Mahkamah Tinggi Mohamed Zaini Mazlan menarik diri dan menangguhkan keputusannya dalam perbicaraan rasuah Datin Seri Rosmah Mansor. Bagaimanapun, Hakim yang arif Mohamed Zaini tidak berpuas hati kerana peguam Datuk Jargit Singh dan peguam bersamanya iaitu Datuk Akberdin Abdul Kadir kelihatan tidak membuat persediaan. Tidak membuat persediaan dan menuntut penjelasan selepas mereka tergesa-gesa menghantar surat kepada mahkamah pada Selasa bersama-sama dengan permohonan supaya hakim menarik diri. Tapi minta pula ditangguhkan. Sedangkan kata hakim itu, setelah dia mendapat dokumen itu, dia menghabiskan hampir seluruh cuti kemerdekaannya untuk membaca semua itu kerana nak cepat. Sekarang nak minta tangguh. Datuk Jargit juga ditegur ketika hakim itu berkata, Datuk Jargit, anda datang dari zaman di mana penghujahan bertulis adalah perkara biasa dan rakan sekerja anda telah menghantar surat tergesa-gesa dengan 15 alasan mengapa perbicaraan ini tidak perlu diteruskan. Apabila anda menghantar sesuatu seperti ini, mahkamah akan menetapkan pada hari yang sama atau seterusnya untuk mendengar permohonan ini, kata hakim itu. Tambahnya lagi, dengan berbuat demikian, kenapa kamu tidak bersedia? Jawab kau Jargit. Dengan berbuat demikian, kenapa kamu tidak bersedia? Anda sepatutnya bersedia. Saya telah membaca afidavit anda dan saya tidak perlu menyangkal seberang fakta. Tidakkah anda fikir fakta yang didakwa dalam afidavit anda mungkin sesuatu dalam pengetahuan saya, terutamanya kerana ia berkaitan dengan penghakiman yang saya tulis? Soal Mohamed Zaini kepada Jargit. Sebelum itu, Mohamed Zaini juga memaklumkan beliau telah menghabiskan cuti hari kebangsaan semalam untuk meneliti permohonan yang difailkan oleh peguam pembelaan. Dalam jawapannya, Jargit berkata beliau tidak meminta penangguhan tetapi hanya beberapa minit untuk meneliti jawapan pihak pendakwaan terhadap afidavit mereka yang menurut peguam bela hanya diterimanya pagi ini. Jargit berkata, saya telah menyediakan yang arif dan saya telah membaca afidavit ini berkali-kali dan saya datang dari era penyerahan bertulis. Hakim berkata, kagumkan saya dengan pengetahuan anda, Datuk, dan sila beritahu saya apabila anda sudah bersedia, katanya. Ketua pendakwaan Datuk Seri Gopal Siriram berdiri dan memberitahu mahkamah bahawa beliau bersedia untuk membincangkan permohonan penarikan diri serta-merta, tetapi tidak kisah jika pihak pembelaan memerlukan sedikit masa. Peguam Rosmah telah mengemukakan permohonan untuk menyingkirkan Mohamed Zaini daripada meneruskan perbicaraan itu berikutan dakwaan kononnya dokumen keputusan penghakiman telah bocor. Asas bagi Rosmah Mansor yang pernah menerajui pejabat bahagian wanita pertama Malaysia, First Lady of Malaysia macam Amerika, First Lady of
Amerika. Oh, gitulah mungkin. Tapi saya tidak tahu lah ada apa sama atau tidak. Saya rasa tidak sama lah. Adalah berdasarkan kebocoran keputusan penghakiman yang dikatakan untuk kesnya yang telah diterbitkan oleh sebuah blog hujung minggu lalu yang kini dalam siasatan polis. Ia merupakan kebocoran kedua mengenai prosiding kehakiman kerana minggu lepas draft penghakiman melibatkan Najib diterbitkan blog yang sama sebelum pendaftar Mahkamah Persekutuan membuat laporan polis. Blog terbabit dikendalikan oleh seorang penulis yang kini bersembunyi di luar negara setelah beberapa waran tangkap dikeluarkan terhadapnya. Dalam permohonannya, Rosma mendakwa kebocoran itu telah mengurangkan keyakinannya terhadap keupayaan dan integriti Muhammad Zaini sebagai hakim bicara untuk membuat keputusan dengan saksama. Didakwa pada 2018 yang lalu, Rosma iaitu isteri kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang kini menjadi banduan di penjara Kajang menghadapi satu pertuduhan meminta 187.5 juta ringgit Malaysia berganda-ganda, bukan berpuluh-puluh, banyak angin, berganda-ganda daripada Najib Razak punya kes berhubung projek tenaga solar hybrid di sekolah luar bandar di Sarawak. Dia juga didakwa atas dua lagi tuduhan, iaitu menerima rasuah berjumlah 6.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepa Holding Saidi Abang Samsudin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hakim jangan dibawa main-main. Kalau hakim sudah bersedia, kamu pun sudah bersedia. Sekali lagi, hakim menegur dengan sangat-sangat berintegriti. Betul lah. Kalau kamu sedia untuk buat masukkan apa-apa yang baru, pastikan bersedia untuk berhujah. Bukan nak minta penangguhan. Tapi rupa-rupanya penangguhan yang diminta oleh Jagit itu bukanlah penangguhan lama kot. Dia hanya minta beberapa minit. Ataupun untuk cover up, tak tahulah. Okey, yang pasti satu petanda baru yang mungkin boleh menandakan bahawa ada berita yang buruk untuk Rosma Mansor adalah kehadiran anaknya Nurayana Najwa Najib. Seperti Rosma hadir tiba-tiba kes Najib dan Najib kalah, adakah ini pun tanda ketika anak Najib hadir, Rosma pula kalah? Kita nantikan bersama-sama drama ini, drama yang betul serius, betul berfakta ini, dan akan tertulis di dalam sejarah Malaysia. Denyut Nadi terus bergema di channel ini. Kamu jangan pergi mana-mana. Terus bersama dalam channel ini, saya akan bawakan kamu berita-berita terkini langsung daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bersabit dengan kes rasuah Rosma Mansor. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak. Bye-bye.